Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Umayyah dan rakan saya Putri Nurin Maisarah akan membincangkan tentang topik pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Pergaulan bebas yang biasanya berlaku dalam kalangan remaja ini mempunyai sebab yang utama, iaitu adalah remaja mempunyai rasa ingin tahu yang kuat dan mereka mempunyai kekurangan pengalaman sosial. Jadi di sini kita akan membincangkan tentang faktor-faktor, cara mengatasi dan juga kesan akibat daripada pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Di sini saya ada sertakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Ini adalah petikan dari surah Al-Isra ayat 32. Jadi ayat ini membawa maksud yang jelas bahawa pergaulan bebas amatlah dimungkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya akan teruskan dengan topik perbincangan kita, iaitu pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Pertama sekali, saya akan mengemukakan faktor-faktor berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Yang pertama sekali iaitu pengaruh media massa. Media massa seperti televisyen yang menayangkan aksi pergaulan secara bebas menjadi faktor pendorong para remaja terjebak dalam gejala pergaulan bebas. Contohnya seperti internet ya. Internet sememangnya mengubah pemikiran manusia di seluruh dunia. Internet menjadi sangat berpengaruh dalam kalangan remaja berbanding media yang lain. Contohnya di sini ialah media sosial yang menjadi tempat bagi golongan remaja untuk melayari laman-laman web yang berunsur negatif, seperti laman web pornografi. Perkara ini amatlah membimbangkan memandangkan sebahagian besar ibu bapa masa kini terlalu sibuk bekerja sehingga mengabaikan perhatian kepada keluarga. Maka, tidak mustahillah sekiranya kanak-kanak terdedah secara langsung atau tidak langsung kepada unsur-unsur negatif yang bertebaran di internet. Jadi, berdasarkan kepada pendedahan tersebut, jelaslah di sini situasi ini amatlah membimbangkan. Kesan daripada akses kepada bahan pornografi yang tidak terkawal boleh menyumbang kepada masalah sosial yang lain seperti rogol, cabul dan sebagainya. Ini semua dikategorikan sebagai pergaulan bebas ya. Okey, baiklah. Faktor yang seterusnya adalah kurang didikan agama. Ibu bapa kini tidak memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak, walaupun mereka menyedari bahawa didikan agama yang sempurna dapat dijadikan pedoman hidup. Mereka lebih mementingkan soal ekonomi dan harta kekayaan daripada mendidik anak-anak mengenai ilmu agama. Baiklah, hal ini dikatakan demikian kerana kurang pengetahuan agama dan moral yang mantap akan menjadikan daya pertimbangan golongan remaja tidak waras, lalu gagal dalam membezakan yang mana satu intan dan yang mana satu kaca serta hitam putih yang ada dalam dunia ini. Pada zaman ini, terdapat ramai ibu bapa yang kurang menyerapkan nilai-nilai agama dalam diri anak-anak mereka. Terdapat juga segelintir ibu bapa masa ini yang lebih mementingkan ilmu duniawi berbanding ilmu ukhrawi, yang sepatutnya patut menjadi kepentingan lah dalam hidup umat Islam ya. Mereka sanggup menghabiskan wang beratus-ratus ringgit untuk memastikan anak mereka dapat menghadiri tuition yang bagus, yang hebat. Tetapi terdapat jugalah ibu bapa yang telah menghantar anak-anak ke sekolah aliran agama, tetapi anak-anak ini berubah pergaulan mereka sebaik saja melanjutkan pelajaran ke institut pengajian tinggi. Mengapakah hal ini berlaku? Hal ini adalah dikatakan kerana para remaja ini tidak berusaha menerapkan nilai-nilai agama yang telah dipelajari dalam diri masing-masing. Hal ini menyebabkan mereka mudah sahaja terlibat dengan pergaulan bebas. Faktor yang ketiga pula merupakan faktor ibu bapa. Okey, apabila sesebuah keluarga telah terlepas pandang tentang perkembangan hidup anak mereka, maka bermulalah di saat itu seseorang anak itu mencari perhatian dengan bergaul bersama-sama kawan yang dapat memahami masalah dan kehendak mereka. Contohnya di sini seperti apabila remaja perempuan itu mempunyai teman lelaki ya.
Okey, apabila seseorang remaja perempuan itu mempunyai rakan lelaki yang lebih memahami beliau, yang memenuhi kehendaknya seperti memberi hadiah, membalas teks mesej, meluahkan perasaan kepada teman lelaki itu, macam beri perhatian yang secukupnya berbanding dari ibu bapa beliau, di situ bermulanya pergaulan secara bebas antara remaja perempuan itu dan lelaki itu tanpa memikirkan soal batasan dalam pergaulan mereka. Okey, hal ini berlaku disebabkan kurangnya didikan agama yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka. Walaupun remaja itu dihantar ke sekolah agama dan diajar tentang agama di sekolah, tapi jika ibu bapa memberi penekanan yang kurang, remaja tersebut akan rapuh dalam soal membabitkan pergaulan bersama jantina yang berlainan. Faktor yang berikutnya yang akan dikemukakan oleh saya merupakan faktor yang terakhir, iaitu faktor pengaruh rakan sebaya. Okey, semasa zaman remaja, pergantungan kepada ibu bapa sedikit-sedikit semakin berkurang kerana remaja mula belajar untuk berdikari. Jadi di sini, ruang sosial remaja juga semakin meluas dan mereka mula menjadi lebih rapat dengan rakan sebaya. Di sini adalah kerana bagi remaja, dirinya amat penting untuk diterima oleh rakan-rakan. Jadi remaja, sesetengah remaja lah, cenderung untuk bertingkah laku sebagaimana rakan-rakannya bertingkah laku. Walaupun dia tahu tingkah laku itu bertentangan dengan diri sendiri, ataupun lagi teruk lagi bertentangan dengan agama lah. Sebab dia nak memastikan diri mereka diterima oleh rakan-rakan. Okey, oleh itu, para remaja yang lemah imannya dan kurang cerdik akalnya akan mudah dipengaruhi oleh rakannya yang mempunyai akhlak yang buruk. Jadi apabila remaja tersebut mempunyai sifat seperti yang dinyatakan oleh saya, memang tidak mustahil akan berlakunya pergaulan bebas dan mempunyai akhlak yang buruk disebabkan tiada pegangan iman yang kukuh dan juga tidak mahu dianggap kolot oleh rakan-rakannya yang lain. Ada satu hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi, manusia itu diukur atas kelakuan temannya. Maka disebab itu, hendaklah seseorang kamu meneliti siapa orangnya yang diambil menjadi teman. Dan sabdanya yang lain, awas, anda berkawan dengan kawan yang jahat, nanti anda jadi sama seperti dia. Baiklah, saya akan menyambung topik perbincangan pergaulan bebas ini dengan membincangkan tentang cara-cara mengatasi pergaulan bebas dari sudut peranan ibu bapa dan kerajaan. Okey, cara yang pertama sekali iaitu dari sudut ibu bapa, memberi pendidikan agama dan nilai murni. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan agama sangat penting dalam mengasuh anak-anak seawal umur mereka. Ini adalah kerana pegangan agama yang kuat akan menjadi perisai seiring kedewasaan mereka. Didikan agama dan insaniah dalam keluarga amat penting bagi menghalang masalah sosial yang dibincangkan oleh kita ini, iaitu masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Okey, jadi penerapan ilmu agama dapat membantu dalam membentuk sasiah yang baik dan menangkis anasir-anasir negatif yang membawa kepada gejala sosial. Setiap agama sudah pasti mengutamakan disiplin diri yang baik dalam mencapai tahap kerohanian yang baik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Itu merupakan peribahasa yang membawa maksud didikan anak-anak sejak dari kecil menjamin hasil yang berbaloi pada masa hadapan, sekaligus memberi kita kejayaan dalam membesarkan amanah yang dikurniakan Tuhan. Jadi di sini saya ada sertakan dalam surah Al-Tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman, bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ayat ini membawa maksud ibu bapa perlu menitik beratkan hal berkaitan asuhan, bimbingan serta pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Okey, kita lihat kepada ayat yang kedua, iaitu menuntut ilmu agama adalah fardu ke atas setiap orang Islam.
dalam kurungan riwayat Imam Al-Baihaqi dan At-Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu dan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Okey, ayat ini pula menerangkan jika kita lihat hari ini ramai ibu bapa yang mengabaikan pengajian ilmu agama kepada anak-anak mereka. Mereka sanggup menghabiskan wang yang banyak bagi memastikan anak-anak mereka cemerlang dalam akademik duniawi, tetapi mereka tidak pernah risau jika anak-anak mereka jahil tentang ilmu ukhrawi, kerana mereka menyangka ilmu dunia yang membantu anak-anak mereka untuk hidup di dunia ini, untuk mencapai kejayaan di dunia ini. Sedangkan mereka tidak menyedari bahawa ilmu agamalah yang sebenarnya memandu kehidupan anak-anak mereka sama ada di dunia maupun di akhirat. Jadi akibat daripada kecuaian ibu bapa ini, tidak heranlah jika kita dapati hari ini ramai anak-anak orang Islam yang semakin liar, tidak menutup aurat dan mudah terjebak dengan maksiat dan kemungkaran, ataupun seperti topik perbincangan kita hari ini, iaitu pergaulan bebas. Baiklah, saya akan meneruskan dengan cara-cara mengatasi pergaulan bebas dalam kalangan remaja dari sudut peranan ibu bapa, iaitu menjadikan ibu bapa sebagai role model. Ini dikatakan demikian kerana golongan ibu bapa adalah contoh yang sangat mudah dan sangat sesuai untuk diikuti oleh anak-anak. Contohnya di sini seperti satu peribahasa Melayu, iaitu bapa borek anak rintik, yang sesuai dalam menunjukkan tanggungjawab seorang ibu atau bapa. Okey, contohnya di sini anak-anak dalam keluarga akan melihat dan melakukan apa yang ditunjukkan oleh ibu bapa mereka. Jadi jika baik sikap ibu bapa, maka baiklah anak-anak mereka. Oleh itu, ibu bapa serta ahli keluarga seharusnya menjadi tauladan yang terbaik kepada anak-anak, khususnya remaja, supaya mereka sedar dan lihat manfaat dalam menjaga perilaku dan bersikap baik atau sebagainya lah. Jadi penerapan nilai-nilai murni yang diajarkan di sekolah dalam subjek pendidikan civic tidak cukup sekiranya tidak dipraktikkan di rumah oleh seluruh ahli keluarga. Jadi di sini saya ada sertakan pesanan Imam Al-Ghazali yang berbunyi, anak-anak adalah amanah atas ibu bapa. Jika sudah terbiasa dengan perkara kebaikan, anak itu akan membesar dalam kebaikan dan biasa dengannya. Sebaliknya, jika dibesarkan dalam suasana yang tidak baik dan dipersiakan seperti haiwan, menderitalah dia dan binasa. Dosa juga akan ditimpakan ke atas orang yang dipertanggungjawabkan itu. Cara mengatasi pergaulan bebas seterusnya dari sudut peranan ibu bapa adalah dengan berkomunikasi dan berbincang dengan anak-anak. Ibu bapa perlulah kerap berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak-anak. Dengan itu, hubungan kekeluargaan akan semakin erat dan anak-anak tidak akan berasa diabaikan. Proses berinteraksi atau berkomunikasi di antara ibu bapa dan anak-anak ini akan digunakan oleh anak-anak untuk meluahkan perasaan dan masalah mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana banyak kes remaja, khususnya pergaulan bebas, bermasalah berpunca daripada berasa tersisih dan tidak mendapat perhatian keluarga dan ibu bapa. Ketika usia ini, remaja sangat memerlukan sokongan dan pemerhatian yang lebih agar tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang kurang disenangi. Jadi, komunikasi yang kerap ini sepatutnya bermula sejak mereka kecil lagi dan berterusan sehingga usia mereka meningkat remaja. Cara mengatasi pergaulan bebas dalam kalangan remaja yang seterusnya adalah dengan ibu bapa mengambil berat perlakuan anak-anak. Ibu bapa seharusnya tahu setiap tindakan anak-anak mereka selain memahami sikap mereka. Mereka wajib mengetahui bahan bacaan, apa-apa yang didengar dan ditonton oleh anak-anak. Contohnya di sini, ibu bapa perlulah menapis bahan-bahan yang tidak berfaedah yang sampai kepada mereka kerana golongan ini sangat mudah terpengaruh dengan penyampaian media. Jadi, tontonlah televisyen dan membaca bersama-sama mereka. Ini akan memudahkan ibu bapa untuk mengajar dan membina karakter anak-anak. Jadi, di sini juga ibu bapa boleh pantau apa yang anak tengok, apa yang anak baca. Jadi, daripada kita pantau,
ibu bapa seharusnya melakukan perkara itu bersama-sama mereka. Di situ juga kita boleh meluangkan masa bersama keluarga. Baiklah, kita akan meneruskan cara mengatasi pergaulan bebas dalam kalangan remaja dari sudut peranan kerajaan, iaitu dengan melaksanakan program bagi menangani pergaulan bebas. Antara langkah yang boleh diambil oleh kerajaan adalah melalui sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah cakna dengan usaha mencegah masalah sosial. Contohnya dengan memasuki subjek-subjek yang berunsur yang menceritakan tentang pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan, bagaimana bahayanya dan kesan kepada mereka, sama ada kesan sekarang ataupun kesan pada masa hadapan. Jadi contohnya di sini Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun memasuki subjek pendidikan kesihatan dan pendidikan sivik yang menerapkan yang menitik beratkan soal pergaulan antara lelaki dan perempuan. Dan cara mengatasi yang terakhir sekali adalah kerajaan melancarkan kempen kesedaran. Jadi di sini kerajaan melancarkan kempen secara besar-besaran yang melibatkan para remaja untuk memberi kesedaran tentang kesan-kesan buruk pergaulan bebas. Jadi ada satu contoh kempen yang dilakukan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu yang melaksanakan kempen Say No to Valentine Day, iaitu sebagai usaha pencegahan kepada maksiat dan perlakuan tidak senonoh pada Hari Kekasih yang disambut pada 14 Februari. Jadi, sempena Valentine Day atau Hari Kekasih itu, umat Islam diingatkan agar tidak menyambut kerana ianya berpotensi mendorong diri ke arah kemungkaran. Lagi-lagi golongan remaja yang selalu mengikut trend seperti Hari Kekasih ini. Jadi, mereka ini akan lebih terikut-ikut dan mendorong diri mereka ke arah maksiat. Jadi, ada satu kenyataan oleh Mufti Terengganu, Prof. Madya Dr. Muhammad Sabri Harun. Beliau berkata, tidak salah meraihkan pasangan, namun hendaklah tidak melebihi batas dan sesuai dengan tuntutan syarak. Jadi lagi-lagi bagi pasangan muda yang belum berkahwin, iaitu remaja, sambutan Hari Kekasih itu dikhawatiri akan menjerumus kepada pergaulan bebas seperti berhubungan intim atau seks luar nikah. Sebab jika kita lihat sebelum ini, kebanyakan pasangan yang meraihkan Hari Kekasih banyak melakukan aktiviti yang tidak bermoral dan dilarang oleh Islam. Jadi ini dapat dilihat melalui proses operasi yang dilakukan oleh pasukan penguat kuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, yang mana ramai pasangan ditangkap berkhalwat pada malam sambutan Hari Kekasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Putri Nuri Maisara binti Muhammad Jafri daripada unit DSLB. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah menangani pergaulan bebas dari sudut peranan sekolah, institut dan juga individu itu sendiri. Maka yang pertama, seorang individu itu perlulah memilih kawan yang baik, kerana kawan merupakan pengaruh yang besar. Kawan yang baik penting dalam membentuk peribadi dan persekitaran yang elok. Berada dalam kalangan rakan yang menggalakkan pergaulan bebas akan membuat seseorang itu berasa selesa dalam melakukan dosa, seolah-olah perkara itu normal. Sokongan yang pertama iaitu betapa pentingnya memilih sahabat yang baik, sehingga baginda Rasulullah menyebut di dalam hadisnya, seorang mukmin itu cermin bagi mukmin lainnya dan seorang mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Ia membantunya dalam saat kesulitan serta menjaganya dari belakang. Maksudnya, macam manalah kawan tu menggalakkan kita ke arah pergaulan bebas, macam itulah kita akan terbentuk nanti. Sebab tu memilih kawan yang baik tu penting. Hadis yang kedua yang bermaksud perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Adapun menjual minyak wangi akan memberi kamu minyak wangi tersebut, memberi bau, atau kamu membeli daripadanya, atau kamu mendapat bau yang harum daripadanya. Sedangkan tukang besi pula akan membakar bajumu dan juga akan mendapatkan bau yang busuk. Ini bermaksud kawan yang baik akan memberi kita yang baik juga terhadap diri kita.
Tapi kalau kawan tu macam ke arah kejahatan, dia akan membentuk kita ke arah kejahatan juga. Seperti situasi tukang besi, kita akan bau busuk besi, kita akan bau besi itu sebab kita berkawan dengan tukang besi. Umpamanya begitulah. Langkah yang kedua iaitu dengan mengamalkan amar makruf nahi mungkar. Saya yakin perumpamaan ini tidak aneh lagi dalam sesiapa pun dalam kalangan pelajar sekolah atau pelajar institut, kerana perkara ini telah pun diterapkan daripada kecil lagi. Amar makruf dan nahi mungkar berasal daripada peristilahan ayat Al-Quran yang bermaksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak kebaikan ialah mengajak manusia kepada Allah atau mentaati perintah Allah. Amar makruf nahi mungkar ialah amalan sunnah Nabi yang fardu. Sunnah bererti apa yang Nabi lakukan setelah menerima wahyu untuk memenuhi kehendak Allah yang mahu semua manusia beriman kepadanya. Amalan ini adalah sunnah kepada semua para nabi, maafkan saya, dan merupakan amalan atau tuntutan rukun Islam pertama yang dijalankan secara berjemaah, fardu kifayah maupun bersendirian. Maksudnya, amal makruf nahi mungkar ni senang cerita maksudnya ialah mentaati perintah Allah sambil tu menjauhi larangannya. Apabila seseorang mengamalkan amal makruf nahi mungkar, dia akan lebih dekat dengan Allah dan dia akan jauhi larangannya macam sunnah para nabi dulu. Berikut merupakan sokongan dalil dan sokongan hadis untuk amar makruf nahi mungkar. Surah Al-Imran. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Al-Quran ayat ke-104. Sokongan hadis pula, barang siapa di antara kamu menjumpai kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangan kekuasaannya. Maksudnya pemimpin lah kan. Apabila tidak mampu, hendaklah dengan lisannya dengan cara teguran. Dan jika masih belum mampu, hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Sekurang-kurangnya kita membenci perkara tersebut. Dan dengan hatinya itu adalah selemah-lemah iman. Ini adalah nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Yang ketiga, memperbanyakkan mendengar ceramah. Seorang individu perlulah macam merajinkan diri mendengar ceramah. Sekarang ni dunia tanpa sepadan. Kita boleh dengar ceramah dekat TikTok, dekat YouTube. Search je kesan pergaulan bebas, ceramah ustaz, mesti ada. Dengan mendengar ceramah, dia dapat mendapat pencerahan tentang hukum hakam dalam pergaulan, dapat mengetahui batas antara lelaki dan perempuan ketika berkawan, dapat mengetahui jenis siksaan api neraka secara lebih terperinci dalam bab pergaulan bebas, dan akhir sekali meningkatkan keimanan dalam diri sekaligus menimbulkan rasa takut untuk membuat dosa, sebab kita dah tahu apa siksaan yang mungkin kita dapat kalau kita amalkan pergaulan bebas. Yang keempat, ini adalah peranan dari pihak sekolah itu sendiri. Pihak sekolah perlulah menganjurkan program atau kempen kesedaran tentang pergaulan bebas di sekolah. Contohnya dengan menjemput penceramah untuk memberi pendedahan agama tentang pergaulan bebas. Dengan cara ni, ia dapat menimbulkan kesedaran awal dalam kalangan murid dan pelajar. Kempen akan mempraktikkan suasana yang lebih baik dengan pergaulan yang menjaga batas. Dapat menimbulkan rasa bersalah dalam diri murid apabila ingin melakukan pergaulan melebihi batas. Contohnya yang seperti di atas, kempen jauhi zina dengan slogan anda bijak jauhi zina. Seringkali kita dengar slogan ini di sekolah-sekolah pada masa dahulu. Dan pada masa sekarang juga, sekolah perlulah mewujudkan balik kempen ini bagi memberi kesedaran kepada murid dan pelajar supaya ia tidak menjadi kebiasaan. Langkah yang kelima dari pihak sekolah iaitu dengan memberikan amaran atau teguran. Contohnya, dating di kawasan sekolah seharusnya menjadi larangan dalam peraturan sekolah.
pelajar yang berdua-duaan seharusnya diberikan amaran dan teguran supaya mereka takut untuk melakukannya lagi. Ni adalah satu cara untuk macam menimbulkan rasa takut dalam diri mereka. Apabila dah ditegur, apabila kita manusia, apabila dah ditegur, kita akan rasa macam tak nak buat dah. Samalah dengan pelajar, apabila kita memberi amaran, dia akan rasa lagi takut untuk membuat perkara larangan Allah, iaitu pergaulan bebas. Selain itu, ia juga dapat melatih pelajar untuk membiasakan diri dengan tidak berasa seronok apabila bergaul lain jantina. Sebab pada masa sekarang, pelajar merasakan pergaulan dengan lain jantina yang menyeronokkan. Rasa macam macam style lah orang katakan. Tapi sebenarnya tidak. Seterusnya, saya akan terangkan tentang akibat pergaulan bebas. Yang pertama, orang yang bergaul secara bebas akan mengalami keruntuhan akhlak. Remaja akan lebih gemar menghayati keseronokan dalam kehidupan dan secara tidak langsung akan mengabaikan perintah agama. Pergaulan bebas akan menyebabkan individu tersebut mengenali tabiat-tabiat negatif yang lainnya, seperti menagih dadah, mengisap gam dan jenayah mencuri. Yang ketiga, orang tersebut akan cenderung untuk melawan nasihat ibu bapa, meninggikan suara, bercakap kasar, lebih-lebih lagi apabila keinginan mereka tidak dituruti. Mereka juga tidak dapat membezakan perkara yang mendatangkan dosa dan pahala. Walaupun awalnya mereka rasa bersalah, tapi lama-lama rasa bersalah tu, rasa berdosa akan hilang dalam diri mereka, seolah-olah benda tu dah normal. Sebab semua orang dah buat, semua orang dah merasakan keruntuhan akhlak walaupun benda tu sebenarnya salah. Yang kedua, mendapat penyakit menular seksual, PMS. Contohnya seperti di atas, HIV, AIDS dan juga sifilis. Pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko terkena PMS seperti HIV, AIDS, sifilis, gonorrhea dan HPV. Penyakit seperti ini merupakan antara penyakit yang hampir tiada risiko sembuh. Maknanya risiko mati sangat tinggi. Mereka macam tak ada peluang sebab tidak silap saya, penyakit HIV dan AIDS ni tiada ubat. Mereka hanya bergantung kepada antibody mereka sendiri, which is sangat berbahaya. Terjadi kerana hubungan seks bebas bersama pelbagai individu yang berbeza ataupun dengan individu yang telah dijangkiti. Sebab itulah pergaulan bebas ni bahaya. Ia boleh menjerumus kepada hubungan seks yang juga jerumus balik kepada penyakit seksual. Berikut saya sertakan perbezaan HIV dan AIDS. HIV merupakan virus, tapi orang yang ada HIV tak semestinya kena AIDS. AIDS ni satu peringkat yang lebih teruk daripada HIV. Dan kesan yang ketiga iaitu berlaku kehamilan yang tidak diingini. Pergaulan bebas dan tidak menjaga batas boleh menyebabkan kehamilan berlaku. Seperti yang tadi, hubungan seks. Apabila berlaku hubungan seks daripada pergaulan bebas, mungkin juga boleh berlaku kehamilan yang tidak diingini. Kehamilan luar nikah juga menjurus kepada kes pembuangan bayi atas sebab tidak bersedia menjadi orang tua. Tidak dilupakan, pembuangan bayi juga merupakan sebuah pembunuhan, juga dosa besar. Kita dah buat dosa pergaulan bebas, dah buat dosa hubungan seks, dosa hamil mengandung anak luar nikah, dan sekarang ni pembuangan bayi. Banyak sangat dosa yang kita boleh dapat daripada pergaulan bebas. Sebab tu pergaulan bebas perlu dielakkan. Yang keempat, pergaulan bebas juga dapat menjatuhkan maruah keluarga. Masyarakat akan memandang rendah kepada keluarga yang melakukan pergaulan bebas tersebut. Contohnya, si adik yang melakukan pergaulan bebas tetapi nama mak ayah yang terkena. Contohnya macam mak ayah tak pandai jaga. Macam tu ayat yang selalu masyarakat kita buatkan apabila seseorang tu dalam ahli keluarga dia melakukan perkara yang haram lah, perkara yang bersalah kan.
Contohnya, kes kehamilan di luar nikah akan dipandang keji oleh masyarakat maupun ahli keluarga sendiri. Ahli keluarga jauh seperti makcik, pakcik dan sepupu. Masyarakat akan menganggap keluarga tidak bertanggungjawab terhadap kes tersebut. Seperti yang saya kata tadi, mak ayah tak ajarlah, walhal mak ayah telah praktikkan. Cuma anak sendiri yang terpengaruh dengan rakan, mungkin dia sendiri yang nak cuba sehingga terjadi perkara tersebut. Yang kelima, meregangkan hubungan antara ahli keluarga. Dia akan berlaku konflik antara ibu bapa dan anak tersebut. Si pelaku lah kan akan berlaku pergaduhan, perselisihan faham antara ahli keluarga, dan hidup yang dulunya harmoni dia akan jadi tak harmoni dah dalam kalangan keluarga sebab masyarakat memandang keji terhadap keluarga tu. Apabila orang benci kita akan rasa tak selesa nak hidup. Macam itulah sesebuah institusi keluarga. Yang keenam, masalah emosi. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko masalah emosi seperti depresi, rasa kosong, rasa tak bahagia. Sebab contohnya mengandung luar nikah kan, orang dah pandang rendah kat kita, orang dah pandang kecil, kita akan rasa sangat down, sampaikan depresi, rasa kosong, rasa tak bahagia. Sebab tambahlah si perempuan tu, yang lelaki tu tak nak bertanggungjawab lagi, kita rasa tak bahagia, rasa ditinggalkan, rasa dipergunakan, sehingga terjerumuslah perkara contohnya bunuh diri atau toreh tangan atau cederakan diri sendiri sebab terlalu depresi kan. Yang kedua, seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas, dia akan rasa kurang bersemangat untuk jalani hidupan harian. Seperti yang saya kata tadi, dia akan rasa nak mati, nak tinggalkan dunia kerana rasa tiada sebab untuk hidup dah. Dia juga takut kalau pergi mana-mana orang akan tahu aib yang telah dilakukan. Dia akan hidup dalam ketakutan, macam kita dah buat salah, nanti kita tahu, cuba kalau orang lain tahu apa salah kita tu, apa aib kita tu, kita akan rasa macam malulah kan, kita takut kena keji. Orang yang telah melakukan seks bebas juga cenderung untuk menyendiri dan akhirnya depresi, boleh menyebabkan bunuh diri. Yang ketujuh, pergaulan bebas akan menurunkan prestasi akademik dalam kalangan remaja, pelajar lah kan. Remaja yang terlibat dengan pergaulan bebas akan cenderung untuk mengabaikan pembelajaran. Setelah berlaku masalah seperti mengandung, luar nikah, remaja akan lebih banyak bersendiri, tidak fokus di dalam kelas dan tiada semangat untuk belajar. Tertekan dan stres menyebabkan prestasi pembelajaran jatuh secara drastik. Diorang merasakan tiada tujuan belajar kerana sudah melakukan kesalahan besar dan hanya layak mati. Itulah pemikiran mereka. Jika ini adalah sudut negatif, cuba kalau mereka terlalu seronok melakukan pergaulan bebas sehingga merasakan tak perlu belajar tak seronok. Itu satu perspektif yang lain lah, satu situasi yang lain. Tapi sama, pergaulan bebas tetap akan menurunkan prestasi akademik remaja, sama ada remaja terlalu stres atau remaja terlalu seronok melakukan pergaulan bebas sehingga melupakan akademik, iaitu tanggungjawab sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang anak. Itu sudah sampai ke penghujung pembentangan tentang pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Maka izinkan saya simpulkan. Kesimpulannya, semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing bagi membendung pergaulan bebas daripada tersebar dengan lebih luas. Pihak apa? Contohnya macam pihak sekolah, pihak individu, ibu bapa sendiri dan juga kerajaan. Ibu bapa berperanan menunjukkan ketauladan yang baik serta memberi didikan dari kecil tentang akibat pergaulan bebas. Contohnya akibat di dunia apa dan akibat di akhirat apa. Remaja sendiri perlu berusaha mempelajari agama dan menjaga keimanan daripada terpesong. Kita sebagai individu perlulah menahan diri dari rasa ingin cuba pergaulan bebas. Walaupun persekitaran kita sudah menunjukkan pergaulan bebas itu perkara biasa. Pergaulan bebas dapat dibendung jika semua pihak bekerjasama dalam usaha membanterasnya. Lebih-lebih lagi dalam masa sekarang yang pergaulan bebas sudah pun dinormalisasikan di negara kita. Walaupun ada
beberapa negeri, contohnya negeri Terengganu yang telah selalunya meletakkan papan signboard, papan amaran jangan berdua-duaan. Itu merupakan satu inisiatif supaya menyedarkan orang di situ yang ingin berdua-duaan lalu membatalkannya. Sekian, itu saja daripada saya, Puteri Nuri Maisara binti Muhammad Jafri dan Puteri Umairah Shah yang berada di awal video tentang pembentangan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.